disinari dengan cahaya. Begitu juga ajaran agama Islam datang kepada mereka. Saat kejahilan membelenggu, akhirnya datangnya Islam membawa kesejahteraan dalam kehidupan. Negara Afrika yang dikenali sebagai orang yang berkulit hitam, yang ditiraikan sebagai hamba abdi kerana perbezaan dari segi rupa dan warna kulit. Kehidupan orang Afrika menjadi tumpuan bagi Dr. Abdul Rahman Humaid Al-Sumaid untuk mengubah kehidupan mereka dengan memeluk agama Islam, iaitu sebaik-baik agama yang diturunkan bagi sekalian manusia. Dalam penafsiran perintah-perintah agama, tongkat awal sebagai role model untuk mengajak orang lain kepada suatu perkara yang baik dan berbentuk positif. Perkara ini telah dilakukan oleh Dr. Abdul Rahman Al-Sumaid dalam menjalankan aktiviti dakwah di Afrika. Beliau menyedari bahawa pentingnya mengubah perhatian dunia ke benua Afrika, di mana sebilangan besar orang hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan menderita berbagai penyakit. Tatkala ramai umat Islam mengalihkan pandangan dan tumpuan pada hal-hal yang bersifat keduniaan dan dilalaikan dengan perkara-perkara yang remeh, dan tidak lagi Dr. Abdul Rahman Al-Sumaid begitu tekun dalam berdakwah di benua Afrika. Ia merupakan paradigma dan perpaduan awal yang difikirkan oleh beliau untuk berdakwah di benua Afrika dengan memberikan sumbangan bantuan kepada saudara seagama. Pada peringkat awalnya, beliau belajar di negaranya sendiri iaitu Kuwait, dan kemudiannya beliau telah menyambung pengajiannya pada Julai 1972 di Jamiah Baghdad dalam bidang sarjana muda kedoktoran. Selepas itu, beliau menyambung pelajaran di Liverpool. Kemudian, beliau ke Kanada bagi menyambung pelajarannya dalam bidang usul dari Julai 1974 sehingga 1978. Kemudian, ke London dari tahun 1979 hingga tahun 1980 sebelum kembali semula ke Kuwait pada tahun 1983. Selain itu, seramai 11 juta orang masuk Islam kerana sebabnya dakwah yang telah dijalankan selama 29 tahun. Natijah daripada itu, beliau telah menunjukkan bahawa seolah-olah hampir 1,000 orang masuk Islam dalam masa sehari dengan sebab dakwahnya. Ini adalah titik keluarbiasaan yang tidak wujud pada orang lain. Tambahan pula, Abdul Rahman bin Humaid Al-Sumaid berasal daripada golongan Najd yang masyhur dengan keyakinan agama kuat dan unggul. Nama panggilan Al-Sumaid diberikan oleh masyarakat ketika beliau masih muda. Akhlaknya yang mulia itu digelar oleh masyarakat sebagai Al-Sumaid dan ada yang menggelarnya Al-Mutawi. Selain itu, adalah Abu Suhaib. Hal ini kerana sifatnya yang suka berkorban harta yang dimilikinya demi menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di era moden, Dr. Abdul Rahman Al-Sumaid merupakan salah satu tokoh pendakwah pada masa kini yang tersepuh. Kemahirannya yang berbagai dengan disiplin ilmu menjadikan beliau wajar mendapat nama samaran yang memuliakan. Beliau begitu aktif menyampaikan dakwah sejak kecil lagi, di mana unsur kebaikan itu sudah terwujud dalam dirinya pada saat beliau menjadi orang pelajar dan kanak-kanak lagi. Selain itu, Dr. Abdul Rahman Al-Sumaid telah berkata, "Demi Allah, aku bersaksi kepada Allah bahawa sesungguhnya kita orang Arab begitu cuai terhadap saudara kita orang Afrika, sedangkan mereka begitu tinggi rasa kesediaan untuk memeluk Islam. Jika
mereka disampaikan Islam dengan sebaiknya, sebaliknya kita tidak mahu datang untuk berdakwah kepada mereka dengan keupayaan dan kekuatan. Paradigma ini menjadikannya kesedaran bahawa dalam kehidupan ini ada suatu perkara yang penting dan mesti ada upaya dan daya, permulaan dan pengakhiran. Demikian pula sumbangan dakwah Dr. Abdul Rahman Humaid Azmi melalui paradigma tabligh, iaitu merupakan satu usaha yang menyampaikan pengetahuan keagamaan berdasarkan pada tuntutan. Aktiviti dakwah dalam paradigma pembangunan masyarakat. Yang pertama, mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah pembelajaran dan pendidikan untuk anak-anak Afrika lebih daripada 500,000 juta orang. Kedua, mengembangkan 5 buah universiti di Afrika. Ketiga, menggali perigi untuk para penduduk lebih daripada 1,200 perigi. Keempat, menyediakan lebih daripada 4,000 pendakwah, guru dan pemikir untuk meneruskan dakwah Islamiah. Kelima, menyediakan lebih daripada 840 tempat belajar. Keenam, menyediakan hampir 5,700 masjid. Ketujuh, memberi bantuan dan menjaga lebih daripada 5,000 anak yatim. Kelapan, membina 124 hospital dan klinik. Kesembilan, menyediakan sejumlah yang besar untuk umat Islam sedunia berbangsa melebihi 40 buah negara yang membangkitkan hampir 2 juta. Yang ke-10, memberi kerajaan untuk 95,000 pelajar Muslim dalam meneruskan pembelajaran mereka. Yang ke-11, mencetak lebih dari 6 juta naskah mushaf untuk diedarkan kepada mu'alaf atau saudara Islam yang baru. Akhir sekali, dikatakan Dr. Abdul Humaid kembali ke rahmatullah pada petang hari Isnin 23 hari bulan 4 2012 dalam usia 64 tahun selepas mengalami sakit yang lama tempohnya. Beliau diuji dengan penyakit di kepala, hati dan juga kencing manis. النصارى وهم يكرهون النصارى جدا. نريدك الآن بس قبل ما نعلن إسلامنا نريد منك أنك تدعو لنا بنزول المطر. طبعا 3 سنين ما نزلت ولا قطرة في المنطقة، فقلت لهم والله أنا بلعومي وحلقي. قال لا لا لا، صار لك 2 ساعة وصوتك يلعلع، الآن صار حلق. قلت لهم أنا تعبان. قالوا ادعو أنت جالس، كمان صار لك 2 ساعة وأنت واقف، ما طلبت الجلوس، ليه الآن ترفض؟ كل ما حاولت أعتذر لأن أعرف إيش اللي ببالهم أنه اختبار. نعم، والمشكلة مو اختبار لعبد الرحمن، فإذا فشل عبد الرحمن، وإنما اختبار لدين عبد الرحمن، بيشوفون هل ديني صح ولا لا بطريقتهم البسيطة. فكل ما حاولت سكروا الطريق أمامي، فروا هذه السماء، ودعوت بدموعي أكثر مما دعوت بلساني، وقلت يا رب المشكلة ما متعلقة بي أنا كشخص، ولا متعلقة بديني، فلا تخذل هذا الدين بسبب أخطاء أنا ارتكبتها. وظليت أبكي وأنا أدعو، وبعدين ختمت الدعاء، فقالوا لي خلص احنا نجيكم بعد 3 ساعات. فجونا العصر وهم جايين رشت السماء بفضل الله سبحانه وتعالى، فاعتبروها ان ديننا على حق. فحمدت الله وشكرته ان ما يعني فضح ديني بسببي انا.